lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati sahabat saya, saudara Khairul Faizi Ahmad Kamil, Setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia, bertugas sebagai pengurusi Majlis Perasmian Ijtima' Tarbawi siri yang ketiga pada malam ini. Yang berbahagia lagi yang diraikan Sahibus Samahah Fadilatul Doktor Mahfuz Muhammad, Ahli Majlis Syura Ulama, merangkap naib Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia. Yang berbahagia sahabat saya Al-Fadil, yang berhormat Ustaz Ni Muhammad Abduh Ni Abdul Aziz, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Sahabat saya yang turut hadir bersama di atas pentas pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Ridwan Muhammad Nur, Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Malaysia, Saudara Sani Hamzan, Pengarah Jabatan Pilihan Raya Dewan Pemuda PAS Malaysia. Istimewa juga bersama dengan kita pada malam ini sahabat saya Saudara Suhaizan Kayat, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Johor, selaku tuan rumah yang pastinya bekerja keras untuk menjayakan Ijtima' Tarbawi siri yang ketiga ini. Dan tentunya saya tidak lupa seorang sahabat saya, walaupun saiznya agak kecil tetapi sumbangannya sangat besar, Saudara IR Khairil Nizam Khairuddin, Bendahari Dewan Pemuda PAS Malaysia. Kerana injection daripada beliau lah majlis kita pada hari ini dapat dijayakan dengan begitu meriah. Alhamdulillah. Rakan-rakan Esko Dewan Pemuda PAS Malaysia sebahagiannya berada di bawah. Yang saya sempat tinjau sebentar tadi, Fadil Ustaz Khalil Abdul Hadi, Al-Fadil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri. Siapa lagi? Saudara Muhammad Adra Musa, Saudara Nurul Islam, yang kalau dia tidak hadir maka hilanglah cahaya Islam kita pada malam ini. Dan naib Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, saya difahamkan dalam perjalanan yang insya-Allah akan turut bersama dengan kita Dr. Raja Ahmad Iskandar Al-His
Dan seterusnya tidak lupa saya kepada semua ketua dan delegasi pemuda daripada seluruh negeri yang hadir pada malam ini, dan juga kawasan-kawasan yang telah mendaftar sebagai peserta Ijtima' Tarbawi siri yang ketiga yang berlangsung di Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Muhammadi di Pakuh ini. Saudara yang dihormati sekalian, alhamdulillah, pada awalnya saya sendiri menyimpan rasa bimbang, apakah Ijtima' Tarbawi siri yang ketiga ini akan mendapat sambutan sebagaimana siri yang pertama dan siri yang kedua. Sebagaimana yang telah disebut sebentar tadi oleh Timbalan, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia merangkap pengarah ijtima' kita pada hari ini, bahawa ijtima' kita yang pertama yang berlangsung di Masjid Rusila Terengganu, dan juga siri yang kedua di College Islam Zulkifli Muhammad Quizem di Taman Melewa, yang mendapat sambutan yang sangat luar biasa daripada anak-anak muda kita yang cintakan Islam, yang cintakan tarbiyah. Saya bimbang kerana kali ini kita buat jauh ke selatan negara berbanding yang pertama di pantai timur, yang semua orang tahu bagaimana istimewanya Rusila bagi perjuangan Islam di tanah air kita. Apa jua majlis yang dianjurkan di Rusila pasti akan mendapat liputan dan tarikan yang luar biasa. Demikian juga tempat yang bersejarah di Taman Melewa yang menjadi pusat tarbiyah Parti Islam se-Malaysia PAS di ibu kota, center kepada seluruh negara. Tidak hairanlah kalau kedua-dua tempat ini dan kedua-dua siri ijtima' ini mendapat sambutan yang begitu hebat. Kalau yang pertama seingat saya boleh mencecah antara 7 ke 8 ribu peserta, dan yang kedua lebih daripada 5 ribu peserta. Saya bimbang jauh di selatan negara ini tak dapat sambutan kerana alasannya mungkin terlalu jauh untuk negeri-negeri lain sampai ke negeri Johor. Lebih istimewa, ijtima' ini dibuat sejurus selesainya pilihan raya umum yang ke-13, sekitar 5 bulan. Kita pilihan raya pada bulan Mei yang lalu, dan sekarang bulan Oktober, awal Oktober kita menganjurkan ijtima' ini. Saya difahamkan rata-rata majlis yang dianjurkan oleh PAS negeri, kawasan di musim selepas pilihan raya ini agak merosot kehadirannya. Mungkin kerana ini adalah tempoh bertenang bagi negeri-negeri yang tewas dan tempoh sibuk mengatur dan menyusun kerajaan bagi negeri-negeri yang menang. Saudara yang dihormati sekalian, alhamdulillah, ternyata kebimbangan itu hilang apabila saya menyaksikan kehadiran saudara-saudara semua pada malam ini. Hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari bekerja. Ramai yang merancang untuk bertalak selepas daripada waktu bekerja. Saya difahamkan bikers dan juga mak rempit kita lah, senang,
Mak Rempit Tarbawi akan start golek motornya daripada RNR Seremban pada jam 8.30 ataupun 9 malam ini, yang digerakkan oleh Alternative Riding Club di bawah Dewan Pemuda. Demikian juga ARC daripada Pahang, dan saya difahamkan daripada beberapa lokasi lagi bertolak pada malam ini dengan bas masing-masing, dan ada yang naik lori. Saudara dan hormati sekalian, artinya saya jangka kehadiran akan meningkat 2 kali ganda menjelang esok pagi, insya-Allah. Sebelum kita bertalaqi tafsir Al-Quran surah Al-Munafiqun sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Ni Muhammad Abdul sebentar tadi, daripada alim Rabbani Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, yang akan bersama dengan kita pagi esok untuk khatam surah Al-Munafiqun, yang kita beri seminima tempoh kepada beliau selama 4 jam untuk khatam surah Al-Munafiqun. Bagi mereka yang telah menyertai siri yang pertama dan siri yang kedua, tentunya mereka akan dapat merasai bagaimana nikmat talaqi tafsir Al-Quran daripada seorang mufassir yang terkenal di tanah air kita. Yang pertama, kita khatam surah As-Saff di Masjid Darussalam. Al-Fujurat, tafsir Al-Fujurat, dan di Taman Melewa tafsir As-Saff, surah As-Saff, dan kali ini tafsir surah Al-Munafiq yang disusun dan direngkaskan tafsirnya dalam majalah Tarbawi siri 4 yang berada di tangan saudara pada malam ini. Saya pada malam ini mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi-tingginya kepada Al-Fadhil Ustaz Khalil Abdul Hadi yang bertanggungjawab menyiapkan talkhis ataupun ringkasan tafsir surah Al-Munafiqun ini untuk menjadi teks kepada kita sebelum kita bertalaqi esoknya dengan ayahanda beliau Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Alhamdulillah, nampaknya kuah telah tumpah ke nasi. Mudah-mudahan beliau yang bakal menamatkan pengajiannya di peringkat PhD selepas ini akan mewarisi ilmu yang telah dimiliki oleh ayahanda beliau. Saudara yang dihormati sekalian, kalau 3 siri maknanya kita telah khatam 3 tafsir. InsyaAllah Dewan Pemuda PAS Malaysia akan menjadikan dan telah menjadikan ijtima' ini sebagai ijtima' tahunan setiap tahun dan di awal Oktober. Ingat, setiap tahun awal Oktober, setiap tahun di awal Oktober kita akan jadikan dia sebagai satu tarikh untuk melaksanakan ijtima' tarbawi di peringkat kebangsaan. Kemudian ianya akan dilaksanakan di peringkat negeri, di peringkat kawasan, untuk kita hadam setiap apa yang kita bincang dan setiap apa yang telah dibekalkan kepada kita, sama ada di peringkat ijtima' tarbawi kebangsaan ini ataupun
yang dikemukakan oleh pimpinan-pimpinan kita dari masa ke semasa. Sepanjang tahun, Istimak Tarbawi ini akan berlangsung di peringkat negeri dan kawasan. Dan menjelang tahun depan, insya-Allah Oktober tahun depan, kita akan berdepan pula dengan Istimak Tarbawi Siri 4. Kalau tidak di zaman saya, mungkin di zaman rakan-rakan kita yang lain yang akan terus menyambung perjuangan amal Tarbawi melalui Dewan Pemuda PAS Malaysia ini. Saudara yang dihormati sekalian, kenapa orang bertanya kenapa pemuda menganjurkan Istimak Tarbawi? Kedengaran juga sayup-sayup mereka yang mempersenda dan memperlekeh, kononnya pemuda ini tidak ada kerja lain, hanya dengan aktiviti tarbiyah. Mentang-mentanglah ketua pemudanya ustaz, balik-balik tarbiyah, balik-balik tarbiyah. Saudara, Dewan Pemuda PAS Malaysia adalah satu kombinasi yang mantap. Kita bergerak dalam setiap segmen. Kebetulan hari ini adalah Istimak Tarbawi, maka kita bercakap soal tarbiyah. Daripada awal insya-Allah majlis perasmian pada malam ini sehingga ke akhirnya nanti, kita akan bercakap syarat dengan program dan aktiviti tarbiyah. Kerana ini adalah peringkat penganjuran aktiviti tarbiyah. Kalau saudara membuka rekod dan diary Dewan Pemuda, sama ada di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri, di peringkat kawasan, kita kaya dengan kepelbagaian aktiviti. Apabila menjelang pilihan raya, kalau tidak pemuda-pemuda PAS, siapa lagi yang memeriahkan pentas pilihan raya? Tanpa kita menafikan penglibatan rakan-rakan kita yang lain. Malah pemuda-pemuda PAS berada di hampir semua peringkat jentera. Saya dimaklumkan oleh pengarah Jabatan Pilihan Raya, bukan hanya di peringkat Dewan Pemuda, bahkan di peringkat kawasan, di peringkat DON, jentera-jentera kita adalah terdiri dari kalangan pemuda-pemuda PAS. Kita di antara tenaga yang terkehadapan, kita antara tenaga yang dikerah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti pilihan raya. Sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Dan insya Allah saya juga telah memberikan komitmen kepada pemimpin PAS bahawa Istimak Tarbawi Siri yang ketiga ini juga akan dijadikan sebagai satu peluang untuk motivate pemuda-pemuda supaya mereka hadir insya Allah ke pilihan raya kecil Sungai Limau bagi membantu kemenangan PAS di negeri Kedah itu insya Allah. Bertolak daripada kekuatan amal Tarbawi yang kita pasak sejak sekian lama. Kerana kerja pilihan raya ini adalah kerja untuk mencari kemenangan di pentas pilihan raya, di medan politik, bagi mendaulatkan syariat Allah Islam yang kita perjuangkan. Tanpa memiliki ilmu dan memiliki kesedaran
yang bertolak daripada amal tarbawi ini, bagaimana mungkin kita dapat melaksanakan tanggungjawab ini dengan baik? Kita tidak pernah memisahkan antara kerja tarbiyah dan kerja pilihan raya. Kalau saudara masih ingat 3 kali siri ucapan dasar Presiden di muktamar sebelum daripada ini, antara butiran utama yang dipertegaskan oleh Datuk Seri Presiden ialah imbangan 3 elemen penting dalam parti ini mestilah senantiasa didokong oleh anggota-anggota parti, sama ada pemimpin ataupun ahli biasa. Yang pertama tarbiyah, yang kedua dakwah, dan yang ketiga siasah. Tarbiyah, dakwah, dan siasah ataupun politik adalah merupakan 3 elemen yang mesti digerak seimbang untuk melengkapkan identiti Parti Islam se-Malaysia PAS sebagai sebuah gerakan Islam yang berjuang di pentas politik tanah air kita. Oleh kerana itu tidak berbangkit, kita tidak melibatkan diri di pentas pilihan raya. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang boleh menafikan penglibatan kita, melainkan mereka yang sengaja mahu menafikan apa yang telah kita laksanakan. Apa boleh buat? Saudara, sahabat saya, saudara Sani Hamzan sebagai contoh, pengarah Jabatan Pilihan Raya, belum pun lagi kita bermesyuarat di peringkat Dewan Pemuda PAS Malaysia untuk pelan tindakan turun ke Sungai Limau kerana memberi tumpuan kepada Ijtima' Tarbawi. Jadi fahamkan beliau telah mengambil inisiatif pergi meninjau di Sungai Limau apa kemungkinan, apa tindakan yang boleh dilakukan oleh Dewan Pemuda. Artinya kita mempunyai satu kombinasi yang kuat. Demikian juga di medan dakwah yang diterajui oleh Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Malaysia, Saudara Ustaz Ridwan Muhammad Noor. Bukan hanya mengatur ceramah, menganjurkan wacana, menubuhkan NGO ilmu seperti yang terbaru ini, Info Institut Pemikiran Fadil Noor, yang kita wujudkan di bawah penerangan Dewan Pemuda untuk membuka medan wacana dan membina minda fikir, daya fikir anak-anak muda negara kita dengan semua isu yang berlaku dalam negara kita. Penerangan juga mengambil inisiatif untuk turun menyebarkan risalah dakwah. Kita masuk ke kelab malam, kita pergi ke konsert untuk mengedar risalah, untuk berdakwah, untuk menyampaikan mesej Islam ini. Ini kerja pemuda-pemuda PAS. Tapi kita mendapat satu liputan yang negatif daripada media, kononnya pemuda PAS tak ada kerja lain, hanya konsert, hanya bantah konsert, demo bantah konsert, tak lebih daripada itu. Saudara, dengan kebanjiran aktiviti sosial yang negatif yang dibawa daripada barat masuk ke negara kita, yang merosakkan jati diri anak muda, yang merosakkan sosial negara kita, yang merosakkan iklim budaya negara kita,
Kalau tidak, pemuda PAS tampil untuk protek menyelamatkan akhlak dan akidah anak-anak muda. Siapa lagi yang akan melaksanakan kerja-kerja ini selain daripada rakan-rakan kita NGO Islam yang lain yang senantiasa bergandengan dengan kita? Saudara, ini kerja kita, ini tanggungjawab dan tugas kita. Saudara yang dihormati sekalian, kita buat istimewa ini adalah untuk membina kekuatan dalaman. Tema kita hari ini ialah tarbiyah membina syakhsiah. Kerana pemuda PAS memiliki syakhsiah yang tersendiri. Pemuda PAS memiliki syakhsiah yang tersendiri. Yang selalu saya sebut dalam istimewa yang seperti ini, sekurang-kurangnya syakhsiah pemuda-pemuda PAS mesti berpaksi kepada 3 elemen. Yang pertama ialah akidah yang sahih, akidah yang betul, akidah yang benar, keyakinan yang betul, berpaksi kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan maksud kita menolak fahaman-fahaman yang asing, yang gharib, yang boleh menyelewengkan akidah, yang boleh merosakkan pemikiran umat Islam, apatah lagi memecah belahkan umat Islam dalam negara kita. Selain daripada kita menolak fahaman nasionalis, kapitalis, pragmatis, sekular, kita juga menolak fahaman-fahaman yang lain yang turut menyumbang kepada kerosakan akidah, seperti fahaman Islam liberal, Syiah dan seumpamanya. Karena kita mempunyai komitmen dengan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi dasar kepada parti kita. Kita mahu membentuk pemuda-pemuda yang memiliki akidah yang mantap, sahihul akidah, akidah yang sah, sehingga tidak ada lagi pemuda-pemuda PAS yang masih mempercayai kepada perkara-perkara tahyul, perkara-perkara khurafat, karut marut. Tetapi pemuda yang berani untuk menyatakan yang benar itu benar, yang berani untuk bersama dengan perjuangan Islam kerana meyakini pergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sanggup berhadapan dengan apa jua tekanan dan ancaman. Justru dia yakin yang maha berkuasa ialah Allah, yang maha berkuasa ialah Allah. Tidak ada yang lain yang lebih berkuasa selain daripada Allah. Qulillahumma malikal mulk. Ini ayat yang kita buat wirid lepas sembahyang. Ayat yang menanam ketuanan dan kebesaran Allah dalam jiwa kita, sehinggalah pemuda memiliki akidah ini untuk tidak tunduk dan tidak gerun kepada musuh. Sahihul akidah. Dan yang kedua ialah pemikiran ataupun fikrah yang jelas, yang sarih, yang syumul. Sebagaimana syumulnya Islam, pemuda-pemuda PAS mesti memahami Islam yang syumul itu. Kerana kita adalah pemuda PAS. PAS adalah gerakan Islam. Pemuda yang menyertai gerakan Islam ialah pemuda yang memahami apakah itu Islam. Macam mana kita nak berjuang kalau kita tak faham Islam? Kita tak faham Islam, macam mana kita nak memperjuangkan Islam? Ibarat sebagai satu analogi, kita menyertai Persatuan Bahasa Malaysia. Kita
dipilih untuk menjadi pengurusi Persatuan Bahasa Malaysia, sedangkan bahasa Malaysia kita fail, F. Mana boleh dipilih, mana boleh dilantik untuk menjadi pengurusi kepada Persatuan Bahasa Malaysia? Kalau saudara mahu menjadi pemimpin dan anggota Persatuan Bahasa Malaysia, saudara mestilah memiliki ilmu tentang bahasa Malaysia. Demikian juga dengan perjuangan Islam. Kita pemuda-pemuda PAS menyertai Parti Islam se-Malaysia PAS ini bukan suka-suka nak main politik. Kita masuk PAS, walaupun PAS parti politik, kita bukan suka-suka masuk PAS nak main politik. Kerana politik itu bukan barang mainan untuk kita bermain politik. Kita menyertai PAS ini, justru ini adalah gerakan Islam, ini adalah Harakatul Islamiyah yang memperjuangkan Islam di atas tanah air kita. Dan kita adalah pemuda yang memburu kemuliaan perjuangan Islam yang telah didambakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hamba-hambanya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangilah olehmu, berjuanglah olehmu, sehingga tidak ada fitnah di atas muka bumi ini. Al-ulama mufassirin menafsirkan makna fitnah itu ialah penentangan terhadap Islam, penentangan secara terbuka terhadap Islam. Artinya berjuanglah olehmu sehingga tidak ada lagi orang yang berani menyerang Islam secara terbuka di atas muka bumi ini. Dan jadilah satu-satunya agama itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah daripada Allah, ini kehendak Allah daripada kita. Sebab itu kita menyertai PAS. Kita menyertai PAS kerana kita nak memperjuangkan Islam. Apabila kita nak memperjuangkan Islam, nombor satu syaratnya ialah kita mesti faham Islam yang kita nak perjuangkan ini. Mana mungkin kita mahu memperjuangkan Islam, tiba-tiba kita membiarkan kita tidak memahami Islam. Sebab itulah apabila kita masuk PAS, kita pemuda ni, kita tak serik-serik, kita anjur aktiviti macam ini. Kita anjur istimak tarbawi, kita anjur liqah fikri, kita anjur program-program mukhayyam, tamrin dan macam-macam, adalah untuk memberi ilmu. Kerana tanggungjawab kita mendalami agama, tanggungjawab kita menjadi faqih tentang agama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaklah ada di kalangan kamu, kata Allah, satu golongan yang mendalami urusan agama sehingga ke akar umbinya, liyatafaqahu, untuk faqih tentang agama. Tujuannya ialah supaya kita boleh mengambil peranan, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya kita mampu memberikan peringatan, memberikan inzar kepada kaum kita, kepada masyarakat kita apabila kita pulang dan kita kembali kepada mereka kelak. Saudara, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah basyira wa nadhira, mengambil peranan untuk menyampaikan kabar gembira dan kabar ancam, maka demikianlah kita berperanan untuk menyambung risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saya mahu, selama saya diberikan kepercayaan dan amanah memimpin Dewan Pemuda ini, saya mahu setiap anggota Dewan Pemuda, tak
kira dia pemimpin di peringkat pemuda pusat, dia pemimpin di peringkat pemuda negeri, dia pemimpin di peringkat pemuda kawasan atau cawangan, ataupun dia anggota biasa, ahli biasa, dia mestilah diusahakan untuk faham tentang Islam. Kerana tanggungjawab. InsyaAllah kita akan jadikan PAS ini sebagai universiti Islam terbuka untuk kita menyertainya. Ini beza. Ini beza jati diri dan syakhsiah kita. Apabila kita menyertai PAS, kita akan mendalami urusan agama ini sehingga ke akar umbi. Kenapa begitu? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya, nescaya ia akan difahamkan, diberikan kefahaman Islam yang mendalam. Sebab kalau kita tidak faham, kita nak berjuang apa? Saudara nak sampaikan Islam, nak sampaikan apa kalau saudara tidak faham? Faqidu syai' la yu'ti. Saudara kosong, tidak memiliki apa-apa, maka saudara tidak boleh memberi apa-apa. Saudara, sebab itu kita mesti memahami. Tambah-tambah kalau nak jadi pemimpin. Kalau saudara nantinya nak menjadi pemimpin, ataupun nak dipilih menjadi pemimpin, atau sebelum saudara dipilih menjadi pemimpin di semua peringkat, saudara mesti pastikan dulu kita memahami Islam dan kita faqih tentang Islam. Sebagaimana diungkap oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tusawwar, atau dibaca dengan tafaqahu qabla an tazulu. Naklah kamu tafaqquh, mendalami urusan agama, faqih tentang Islam sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Sebab yang kita nak pimpin ini ialah gerakan Islam. Yang kita nak pimpin ini jamaah Islam. Maka saudara mesti memiliki kefahaman Islam yang syukur. Dan yang ketiga, yang terakhirnya, ialah akhlak yang saleh. Setelah kita memiliki akidah yang sahih, setelah kita memiliki fikrah yang sarah, kita mesti memiliki akhlak yang saleh. Dan inilah syakhsiah. Syakhsiah itu bukan pada image semata-mata, tetapi pada akidah, pada pemikiran, dan pada akhlak, pada penampilan. Supaya kita memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, mempunyai kepribadian yang mulia. Terutama kita adalah ejen yang akan menyampaikan Islam kepada masyarakat. Semua akan tengok akhlak kita. Dan kesalahan kita walaupun kecil mungkin dianggap besar oleh orang lain. Mungkin orang lain kalau dia minum berdiri itu tidak menjejaskan akhlak mereka. Tapi kalau pemimpin pemuda PAS, pemimpin PAS minum berdiri sahaja sudah cukup untuk menjadi isu besar dalam negara kita. Sebab apa? Sebab margin kita tinggi, margin akhlak kita tinggi. Kesalahan yang kecil akan merosakkan akhlak, merosakkan penampilan kita. Sebab itulah saya nak ambil kesempatan juga untuk beri peringatan. Zaman ini zaman digital, zaman Facebook, zaman Twitter. Benar, negara kita demokrasi dan kita ada hak kebebasan untuk menulis. Namun kita dipandu oleh Islam dengan akhlak yang mulia. Sebagai pejuang Islam, berkatalah dengan kata-kata yang baik, menulislah dengan tulisan yang baik, dan bertindaklah dengan kelakuan yang baik. Malah kita diajar baik ini bukan hanya pada sahabat karib, bahkan jika perlu malah itulah yang diajar
cinta kita kepada musuh juga diajar untuk berakhlak baik. Jarang kita didedahkan akhlak baik dengan musuh. Biasanya kita diajar untuk berbuat baik dengan ibu bapa, berbuat baik dengan guru, berbuat baik dengan sahabat, berbuat baik dengan pemimpin. Rupa-rupanya ada satu bab lagi yang selalu kita tinggal, ialah berbuat baik kepada musuh. Berbuat baik kepada musuh. Ini kita boleh bincang panjang dalam pengisian kita. Tak sesuai saya nak syarah dalam majlis perasmian ini. Lagipun saya insaf, bukan saya yang merasmikan majlis kita malam ni. Saya hanya bagi ucapan alu-aluan je, bagi mewakili Dewan Pemuda PAS Malaysia. Tapi walaupun alu-aluan, oleh kerana yang datang ni ramai, nak mengalu-ngalukan setiap seorang, jadi dia banyak, dia panjang. Kebetulan Dr. Mahfuz dia bisik pada saya tadi, Ustaz, dia kata panjangkan sikit. Saya ni pula kebetulan malam ini rasa sehat, rasa segar. Tambah-tambah tengok kehadiran saudara, rasa lain macam pula. Semangat untuk jadi muda macam adik-adik semua. Walaupun saya tidaklah tua mana, tetapi terasa mahu lebih muda. Kerana sewaktu muda beginilah kita cerdas untuk mengambil bahagian dalam kerja-kerja amal Islami ini. Saya harap antum yang hadir pada hari ini manfaatkan sepanjang 3 hari ini, 2 hari, 3 hari 2 malam ini, untuk mengambil dan memungut mutiara-mutiara ilmu, sehingga kita layak insya-Allah menjadi pemuda Islam yang siap untuk turun ke medan bagi memenangkan Islam insya-Allah di atas tanah air kita. Beri perhatian sungguh-sungguh. Yang paling saya bimbang ni esok tafsir Al-Quran. Pengalaman saya siri pertama, siri kedua, ramai yang mengangguk. Bila saya tahu Tuan Guru menggunakan bahasa yang sangat mudah difahami, sehingga semuanya mengangguk faham. Tapi sampai menitik air liur, agak-agak lah bro. Jangan kita dilalaikan dengan, yalah, dengan WhatsApp kita, dengan SMS kita, dengan Facebook kita. Masa itulah dia nak update, masa itulah dia nak apa, nak main dia punya butir BlackBerry tu. Bulat tu kan. Sekarang ni orang tak pakai dah tu. Ni saya ingat tahun lepas, tahun 2010 ada istimak tarbawi siri yang pertama di Masjid Rusila. Tok Guru mengajar depan, baca khutbah. Tok Guru baca khutbah, dia tu update BlackBerry dia tu. Dia nak type maklumat. Bagus dia nak type maklumat, tapi duk main. Tok Guru baca khutbah. Tok Guru kata, satu ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, lalu Nabi berpesan kepada sahabat-sahabatnya, berilah perhatian kepada khutbah, janganlah kamu menguis-nguis batu yang berada di hadapan kamu. Pasal dia tengok ada seorang duduk kuih-kuih ke batu BlackBerry tu. Waktu zaman tu lah, bowl, BlackBerry bowl, orang masa orang pakai bola tu. Ada lagi seorang dua duk pakai lagi tu. Tu orang tak pakai dah. Orang buat sendal pitu dah hari ni. Orang ni hari ni orang pakai Samsung, orang pakai iPhone 5, Samsung apa, Note
Note 3 ni, Note 8, macam-macam lah. BlackBerry, Nokia ni dia dah jadi mazhab terpencil lah. Baik, saudara yang dah hormati sekalian, beri perhatian insya-Allah. Boleh? Tahan. Memang rally tu 4 jam tu, Allah, tak pernah dibuat di universiti. Orang tak mengaji sampai 4 jam begitu, tak berhenti satu topik. Ni kita buat 4 jam. Ni memang special university untuk hadam tafsir Al-Quran. Kemudian habis tafsir itu masih banyak lagi pengisian forum apa semua sekali. Berikan perhatian insya-Allah dengan penuh dedikasi. Dan kita hadir ni untuk tarbiyah diri, untuk didik diri, bukan hadir untuk taftish, untuk mencari kelemahan kesilapan tadi. Pengarah dan juga tuan rumah awal-awal lagi, sebelum saudara sebut, dia minta maaf siap-siap dah. Sebelum saudara nak sebut apa kelemahan dan kekurangan program ni, pengarah dengan tuan rumah tadi dia minta maaf siap-siap dah. Jadi kira halal-halal lah, pasal dia sudah minta maaf atas kelemahan dan kekurangan. Biasa orang minta maaf ni akhir, dah dekat Nabi, so minta maaf lah atas kekurangan. Baru siapa minta maaf dah. Artinya tak berbangkit lah insya-Allah kelemahan dan kekurangan. Tapi saya tengok persiapan ini cukup menarik. Saya ucapkan setinggi-tinggi syabas mewakili Dewan Pemuda PAS Malaysia kepada Dewan Pemuda PAS Negeri Johor di atas kejayaan menganjurkan program ini. Tak kalah dengan Rusila, tak kalah dengan kuizem tempoh hari. Mudah-mudahan ini akan menjadi momentum untuk membangkitkan kekuatan PAS Negeri Johor ini sendiri insya-Allah. Jadi saya rasa kerana itulah, untuk mengalu-alukan saudara semua. Ada lagi yang belum dialu-alukan? Saya kira saya sudah mengalu-alukan semua, termasuk muslimat, pemudi-pemudi kita. Alhamdulillah. Ternyata program kita hari ini, muslimat telefon, hantar email, tanya kami boleh sertai ke tidak. Saya nak jawab macam mana? Saya kata datanglah. Oh, dia kata tak, kami dapat maklumat ini program pemuda, anjuran Dewan Pemuda PAS Malaysia. Ya, saya kata betul anjuran Dewan Pemuda, tapi bak kata pepatah orang Melayu lama-lama dulu, hanya pemudi yang mengenal pemuda. Oh, kalau begitu kami datang insya-Allah. Alhamdulillah datang. Saya ditelefon baru sebentar tadi, ada 2 buah bas lagi daripada UIA di Kuantan nak sampai. Mudah-mudahan mereka sampai dengan selamat dan menyertai program kita bersama sehingga ke akhirnya. Syabas teristimewa kepada semua yang hadir. 3 kali lawangan takbir untuk kita semua. Takbir, takbir, takbir. Walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.